yang telah dibina oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia di bawah Kementerian Pertanian dah siap lah, ya, sudah siap dibina, ya, dengan kos lebih 400,000 ya. Dan di sini pasar nelayan ini akan diuruskan oleh Persatuan Nelayan Kawasan, ya, memberi peluang kepada nelayan-nelayan untuk menjual sendiri tangkapan mereka, ya. Peluang yang disediakan memberi peluang kepada 10 orang peserta, ya, untuk permulaan ini. Kita tengok macam mana, dan kalau sekiranya berjaya, mungkin nanti akan diperbesarkan lagi. Konsep nelayan menjual ikan secara terus ni adalah bertujuan untuk mengelakkan ataupun menghapuskan orang tengah dalam penjualan ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayan. Kerana kita mendapati bahawa orang tengah lebih banyak untung daripada nelayan sendiri, ya. Mereka yang memasarkan ikan yang ditangkap oleh nelayan lebih banyak mendapat untung. Dan dengan sebab itu kita berharap kalau nelayan boleh jual sendiri pada pembeli, nelayan akan dapat pendapatan yang lebih baik lagi lah. Bukan sahaja dapat jual pada harga biasa, tapi mereka juga dapat untung daripada penjualan. Ya, kita berharap dan menjadi matlamat kerajaan Kementerian serta FKM untuk meningkatkan pendapatan nelayan-nelayan. Ya, di samping itu, dianya juga akan memberi kebaikan kepada pengguna-pengguna ataupun pembeli, sebab pembeli akan dapat faedah daripada konsep ini. Pertama sekali boleh beli ikan yang fresh, ya, ikan yang baru, yang segar, ya. Itu satu daripadanya. Kalau pembeli pergi ke supermarket, pergi ke pasar-pasar biasanya ikan tu tidak segar lagi, dah. Itu satu advantage atau faedah kepada pembeli. Keduanya, mengikut kajian kita, ya, harapan kita juga harga yang dijual oleh nelayan di sini lebih rendah daripada harga kalau mereka beli di pasar-pasar di luar sana. So it's cheaper, the price are cheaper, and they can buy fresh, quality yang berkualiti dan sebagainya. Jadi memberi faedah kepada kedua pihak, penelayan dan juga pengguna, ya. Ini konsepnya. Walaupun ni tempat ini akan siap, belum siap sepenuhnya, sebab banyak lagi facilities seperti jalan keluar masuk, ya, dan juga parking area akan disiapkan dalam masa terdekat setelah pejabat daerah dan juga jabatan LKM selesai masalah kelulusan. So saya haraplah sebagai mewakili kementerian, ya, sebagai timbalan menteri, saya harap pegawai daripada LKM, ya, akan dapat bantu supaya kemudahan-kemudahan ini dapat disiapkan secepat mungkin.
Ya, saya tak mau melihat ada tertangguh dengan apa nama tu, tertangguh lebih lama lagi. Kita tak mau tengoklah. Jadi kena tindakan segera diambil. Kalau tidak, rugilah. Dia kita dah banner ni tapi tak dimanfaatkan, so rugi. Ya, sepatutnya hari itu pun dia patut serentak, maknanya banner ini komplek pasar ni dengan kemudahan seperti jalan, seperti parking, this and that, patutnya itu serentak. Jadi bila siap terus boleh digunakan. Tapi masalahnya saya ingat mungkin ada terlepas pandang, overlook, dari segi perancangan dan juga pelaksanaan projek ini. Tapi apalah, itu yang dah berlaku, nak buat macam mana. Saya harap ke depan ni selalunya apabila kita melaksanakan satu-satu projek, dia mesti dilihat secara keseluruhannya. Aspek-aspek yang berkaitan mesti dilihat keseluruhan. Macam ni mungkin pejabat tanah juga terlibat. So kalau pejabat tanah tak bagi kerjasama, ataupun JPS juga, kalau kita dapat kelewat kelulusan daripada JPS dan pejabat tanah, so dianya akan menjejaskan kita punya pelaksanaan kita. So semua jabatan patutnya work together as a team, kerjasama sebagai satu pasukan. Sekarang pun kerajaan menggalakkan dan telah mengemukakan satu kaedah baru yang dipanggil strategi lautan biru ataupun National Blue Ocean Strategy. Strategi lautan biru yang bermaksud jabatan-jabatan kerajaan tak boleh lagi bekerja secara berasingan, atau dalam bahasa Inggeris tak boleh in silo, berasingan masing-masing dengan kerja masing-masing, tak mengambil kira jabatan-jabatan yang lain. Kita tak mahu lagi cara yang macam itu. Semua jabatan kerajaan, agensi kerajaan yang terlibat maulah bekerja secara berpasukan, bersatu, bersama, teamwork. Strategi lautan biru itu bermaksud begitu.